malam ni istiqamah menuju kejayaan. Mari kita tengok ayat yang kita bacakan tadi. Allah SWT bagi jaminan kepada hamba-hambanya yang hidup di dunia ni supaya istiqamah dan beriman kepada Allah. Ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang perihal tentang istiqamah ni. Ibnu Abbas menjawab, istiqamah itu ada terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama iaitu pada lisan disebutnya kalimah la ilaha illallah itu tidak ditinggalkannya di dalam kehidupannya. Jadi maknanya setiap hari ada menyebut kalimah la ilaha illallah. Setiap hari ada menyebut kalimah-kalimah thayyibah. Setiap hari ada menyebut kalimah-kalimah yang mengesahkan Allah SWT. Jadi maknanya itu istiqamah dari sudut lisan, dari sudut lidah kita. Adapun dari sudut perbuatan, iaitu dari sudut perbuatan kita itu menjuruskan segala bentuk jenis di dalam kita punya kelakuan tersebut, menjuruskan dan mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita, yang sesekali kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Buat satu perbuatan tidak ada kerana makhluk, hanya kerana Allah. Itu maksudnya istiqamah. Dari sudut hati pula, hati yang cenderung, hati yang selalu ikhlas kepada Allah SWT terhadap sesuatu amalan, maka kata Ibnu Abbas, 3-3 itulah yang dikatakan istiqamah. Macam tu. Istiqamah itu kita berdiri di dalam ketaatan, itu maksud istiqamah. Tetapi bila dah berdiri di dalam ketaatan, namanya mustaqim. Itu memang tu. Namanya mustaqim. Sebab itu di dalam solat kita selalu minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkan kami jalan-jalan yang lurus. Bila kita dah istiqamah, kita sudah berada di landasan jalan yang lurus yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah berjaya. Kan? Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka itu yang dikatakan istiqamah sebagai mukaddimah kita pada malam ini. Yang kedua, masuk poin. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bagi jaminan kepada orang yang istiqamah. Bila disebut tentang istiqamah tadi, kita sebut dari sudut lisan, dari sudut perbuatan, dari sudut hati. 3-3 elemen itu mesti disertai di dalam kehidupan kita dan mesti dihidupkan perasaan ataupun amalan-amalan yang istiqamah. Orang tanya kita, Ustaz, nak istiqamah apa Ustaz? Nak buat apa Ustaz? Kita baca. Apa janji kita kepada Allah pagi, petang, siang, malam? Janji di dalam solat, kita kata apa ke Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Itu janji kita. Bila kita janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata, wahai Allah, sesungguhnya solat aku, inna salati wa nusuki. Wa nusuki ni apa? Nusuki ni apa? Ibu-ibu ayah sekalian, abang-abang, makcik-makcik, kakak-kakak. Wa nusuki ni iaitu ibadah yang menumpahkan darah. Ibadah apa agak-agak? Ibadah korban. Masya Allah. Ibadah apa agak-agak? Umrah. Ibadah apa agak-agak? Haji. Semuanya ibadah haji melibatkan menumpahkan darah. Kan kena dam. Kalau buat haji tamattu', bayar dam. Umrah pun kalau buat salah, bayar dam. Jadi maknanya itu namanya nusuki namanya. Segala amal ibadah yang menumpahkan darah itu namanya nusuk. Sebab itu kita kata ke Allah, sesungguhnya sembahyang aku dan ibadah hajiku, ibadah umrahku dan ibadah korbanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidup aku dan mati aku, lillahi rabbil alamin. Kerana Allah Tuhan sekalian alam, tidak ada kerana makhluk, tidak ada kerana pak mertua, tidak ada kerana mak mertua, tak ada. Jadi maknanya kita buat kerana Allah Ta'ala. Masya Allah. Sebab itu apabila kita janji kepada Allah SWT, teruskan untuk kita memperkasakan apa yang kita janjikan itu untuk menjadi manusia yang benar-benar ikhlas di dalam beribadah kita kepada Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-16,
Dalam surah Al-Jin Allah sebut, wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah kata, kalaulah manusia itu mereka istiqamah di atas jalan kami. Jalan kami itu apa? Islam. Kalaulah jin dan manusia itu mereka istiqamah di atas jalan kami, niscaya la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan turunkan rezeki yang mencurah-curah kepada mereka. Allahu akbar. Dalam tu dia tak sebut rezeki, dia sebut hujan. Hujan tu maksudnya, kata Ibnu Abbas, adalah rezeki yang mencurah-curah. Jadi maknanya orang yang istiqamah, janji Allah, Allah kata apa? Kami akan berikan rezeki yang hebat kepada dia. Bagi orang apa? Yang istiqamah. So tahniahlah kepada abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik, ibu-ibu yang hadir solat berjemaah, hadir duduk dalam majlis ilmu, istiqamah. Tak kira siapa, semua dia ada. Masya Allah. Dia kata malam ni kena datang ni sebab meja. Ya. Sama je kan? Cuma sekarang ni kasar sikit lah bahasa kan. Nama pula orang Penang lagi kasar. Orang Penang kan? Nasi kandang. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Jadi maknanya dalam keadaan kita hidup istiqamah, barulah rezeki kita itu datang dengan mencurah-curah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebat. Ustaz, kami dah istiqamah tapi anak kami result SPM dapat 10E, Ustaz, macam mana? Cuma tak tahulah. Tu anak tak baca buku, tak tahulah. Ustaz, kami dah istiqamah, anak kami dapat 10A+. Wah, Masya Allah, hebat. Sebab apa bagi macam tu? Sebab Allah SWT bila berikan kepada kita, cuba ingat, segala apa yang Allah berikan kepada kita, sama ada baik ataupun kelebihan, ataupun rezeki, ataupun nikmat, cuba tengok Allah kata apa. Allah kata apa? Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Allah kata apa? Semua ni adalah kelebihan-kelebihan daripada Tuhanku. Allah. Untuk apa aku bagi semua nikmat, rezeki, kekayaan, semua macam-macam ni? Untuk apa ni? Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah kata apa? Untuk nak test, untuk nak uji, untuk nak try, nak tengok di kalangan hamba-hamba aku yang aku bagi nikmat tersebut, mereka siapa di kalangan mereka yang paling bersyukur dan paling kufur di atas nikmat aku. Tuhan. Sebab tu bila Allah bagi rezeki, manfaatkan apa yang kita ada. Sebab itu kita di dalam kehidupan kita ni, kita melalui 3 fasa. Melalui apa fasa? 3 fasa. Kecil-kecil tu lah ingat. Nanti balik isi tanya, wah ni macam dengar kuliah macam semangat ni Ustaz tu. Dia askar, semangat sikit. Ustaz tu cerita apa? Tak ada cerita apa Ustaz tu. Tu bimbang. Ingatlah 1-2 benda, jadilah buat beli bekal. Darah Ustaz tu tak cerita apa, bagus Ustaz tu. Tadi dia jadi imam sekali. Dia masuk-masuk, dia tanya, dia pakai seluar, boleh ke dia jadi imam? Ustaz tu. Itu yang diingat. Ceritalah betul-betul apa yang kita cerita. Astaghfirullahaladzim. Jadi maknanya kita ada 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa remaja. Remaja ada harta? Tak ada. Minta duit pak dia, minta duit mak dia. Apa yang dia ada? Dia ada masa yang banyak, dia ada kekuatan dan tenaga yang hebat, tetapi harta tidak ada. Masya Allah. Waktu tu kalau dia reti memanfaatkan segala apa yang Allah berikan kepada dia, dia hebat. Seperti mana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi Allah puji dalam Al-Quran. Allah kata apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah kata. Allah kata apa? Sesungguhnya mereka itu beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambah-tambahkan petunjuk kepada mereka. Allahu Akbar. Allah puji kan? Pemuda yang beriman kepada Allah SWT. Tapi budak-budak remaja zaman sekarang tak ada dah macam tu. Kurang lah, bukan tak ada, tapi kurang, sedikit sangat. Ada tenaga kuat tetapi tak memanfaatkan tenaga kuat, lumba haram pula macam. Ada tenaga hebat, ada masa banyak, buang masa pula. Masya Allah.
Jadi dia kata apa, nanti tunggulah, nanti kahwin, nanti kerja, nanti baru nak berubah lah. Masuk di alam kerjaya, lalu dia pun kahwin. Bila di alam kerjayanya, 3 juga. Allah bagi rezeki, wang ringgit, harta yang banyak kepada dia. Allah bagi kudrat yang hebat kepada dia. Tetapi masanya untuk Allah sudah tidak ada. Kurang dah. Tak sama macam di zaman bujang dia dulu. Ji sembahyang duha ji, tak sempat Ustaz. Kenapa? Mesyuarat. Tak henti-henti mesyuarat. Oh ya ke? Tu breakfast boleh? Breakfast boleh lah. Oh, tapi sembahyang duha ni tak sempat. Quran baca, Quran lagi tak sempat Ustaz. Oh, tak sempat. Dalam kereta? Dalam kereta tak boleh Ustaz. Pening pada baca Quran dalam kereta. Oh itu. Tahajud? Tahajud tak sempat Ustaz, sebab balik lambat, mengantuk, letih, tak bangun Ustaz. Tu pun kalau terkejut baru bangun. Oh gitu. Sebab tuan-tuan tengok, kecerdikan manusia, dia nak ambil waktu bila untuk dia jadikan masa itu untuk masa kepada Allah SWT. Lalu dia kata apa, nantilah nak buat amal ibadah ke, nak pergi haji ke, tunggu habis kerja dululah, pencen nanti kot baru buat. Masuk alam pencen. Masuk alam pencen 3 juga. Allah bagi harta banyak harta dia, dapat duit pencen banyak, duit KWSP bertimbun-timbun dalam rumah. Masya Allah, 600,000. Masya Allah, tidur atas duit, bangga dia. Allahu Akbar. Dahlah ada duit banyak, kemudian masa pula banyak. Masa banyak buat apa? Dia kata apa, masa sekarang ni duit dah banyak, masa pun banyak, jom kita pergi melancong. Masya Allah, melancong dengan bini dia, merata dunia sampai muka dia. Last sekali, 2 benda tu ada, tetapi Allah sudah tarik satu benda, iaitu kekuatan tenaganya sudah berkurangan. Tuan-tuan nak kata apa? Tenaga kurang. Ji baca Quran je, tak boleh baca Ustaz, mata rabun. Duha semayang, duha pun semayang 2 je. Dulu kalau muda-muda dulu boleh lah 8 kadang-kadang. Lah ni tak boleh lah, 2 je. Tu pun semayang tu pun bini suruh. Oh ya ke? Semayang jemaah, pergi ya, semayang jemaah. Kalau ada orang bawa, pergi ya. Kalau orang tak bawa, tak pergi ya. Oh itu. Majlis ilmu? Majlis ilmu memang tak duduk lah, pakai dengar live je lah kat rumah. Oh itu. Cuba tuan-tuan tengok, situasi demi situasi, manusia itu berada dalam kelompok yang mana, siapa yang mengambil manfaat di atas apa yang Allah berikan kepada dia, sebagai lambang ingat dia kepada Allah. Tuan-tuan tak payah fikir panjang, macam mana nak ingat kepada Allah. Lambang untuk ingat kepada Allah, kalau kita berada dalam bulan Zulqa'dah sekarang ni, dan lambang untuk kita ingat kepada Allah di dalam bulan Zulhijjah, apa dia? Menyertai ibadah korban. Itu lambangnya. Setuju? Ada ayat Quran ke Ustaz? Ada. Dalam surah Al-Hajj Allah sebut. Saya nak baca. Di dalam surah Al-Hajj, Allah SWT menyebut cerita berkenaan dengan orang-orang yang masuk ibadah korban, lalu Allah puji dia dengan pujian yang sungguh-sungguh pujian kepada mereka yang menyertai ibadah korban. Cuba tuan-tuan tengok. Allah kata apa? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah kata, kami jadikan setiap umat mereka itu diberikan binatang-binatang ternakan utuh untuk disembelihkan sebagai lambang apabila mereka sembelih itu, liyazkuru smallahi ala ma razaqahum, supaya menjadi satu lambang ingat mereka kepada Allah dengan penyembelihan yang mereka amalkan di dalam ibadah korban tersebut. Tanda orang syukur ni, Allah bagi rezeki banyak ni tuan-tuan, ibu-ibu yang sekalian. Tanda dia bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada dia, menyertai ibadah korban. Habis Yang tu yang paling terbaik. Allah puji 4 pujian Allah di dalam Al-Quran kepada orang yang menyertai ibadah korban. Saya yakin dalam ni ramai orang masuk ibadah korban. Di surah ni berapa ekor? 3 ekor sekarang ni. InsyaAllah lepas habis ni 10 ekor kita tambah insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Apa dia Allah puji? Yang pertama Allah puji, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah kata apa? Sesiapa yang membesarkan syiar Allah. Syiar Allah itu apa? Lambang Allah.
Lambang Allah itu apa? Ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah dan ibadah korban di tanah air kita. Itu lambang, syiar Allah. Siapa yang membesar, Allah kata apa? Kami akan pasakkan ketakwaan di dalam hatinya. Maka dia akan jadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Setelah habis bulan Ramadan, disediakan takwa kepadanya. Masuk bulan Zulhijjah, disediakan takwa untuknya. Masya Allah. Satu. Yang kedua, Allah puji, wabashiril mukhbitin. Dan sampailah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang tunduk di atas perintah kami. Kami suruh dia masuk ibadah korban, lalu dia sertai ibadah korban, pujikanlah dia, sampaikanlah berita gembira kepada dia. Allah puji. Yang ketiga, Allah kata, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dia menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, Allah kata, wabashiril muhsinin. Dan sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba aku yang baik itu. Sampaikan berita gembira. Jadi 4 pujian Allah sediakan kepada orang yang masuk ibadah korban di tanah air. Ustaz, kalau di luar negara tak boleh ke? Boleh, tak salah. Tetapi kurang fadilat dan kurang manfaat dia. Oh, kurang manfaat macam mana pula Ustaz? Tak dapat fadilat dia. Fadilat apa? Yang kurang tu. Dia tak dapat sembelih lembu dia. Dia tak dapat tengok lembu dia yang disembelih. Dia tak dapat makan daging dia. Dia tak dapat agihkan sendiri daging dia. Dia tak dapat mengagihkan kepada fakir miskin daging dia. Banyak kelebihan dia tinggal. Suruh dia. Ustaz, di luar negara lagi murah Ustaz. 300 je. Di Malaysia 800. Cekik darah. Oh, dia kata cekik darah. Mana boleh cakap macam tu? Lebih mahal, lebih bagus. Kalau untuk Allah, lebih mahal, lebih bagus. Jangan fikir otak kita. Lebih mahal, lebih membazir. Itu kita. Banyak benda lagi boleh buat. Itu kita. Kita tak sama pemikiran kita dengan orang-orang Bangladesh. Tak sama. Tak sama. Bangladesh tak sama macam kita. Tu Bangladesh. Ada seorang Bangladesh di Petronas dekat PJ, tuan. Saya selalu setiap bulan Zulhijjah bila masuk ibadah korban, saya bawa balik daging korban, saya akan bagi kat dia. Bila bagi kat dia, dia doa sungguh-sungguh. Ya Allah, kau berikanlah dia doa dalam masa Bangladesh. Ustaz Naim, Ustaz Naim, ya Ustaz Naim. Apa benda? Kata kau doa apa? Bagi panjang umur, murah rezeki, kaya. Kata, okey bagus. Besok aku bagi lagi. Saya tengok nama dia nama Ibrahim. Nama apa? Ibrahim. Cerita ni juga ada diviralkan. Cerita juga ada diviralkan. Nama dia Ibrahim. Bila nama dia Ibrahim, saya kata, kenapa nama Ibrahim? Waktu aku lahir di dunia, waktu bulan Zulhijjah, waktu tu nak masuk raya korban, mak aku buat nama Ibrahim sebab nama sama macam Nabi Allah Ibrahim. Oh, okey. Dia tanya kita, Ustaz masuk ibadah korban? Saya kata masuk. Masuk, bagus. Berapa bahagian? 1 je. Oh, 1. Tanya dia balik, kau masuk berapa? Seko. Oh, kemana seko. Malu kita. Kita ingat kot dia 1 bahagian je. Cuma seko. Saya kata seko berapa harga? 9,000. Masya Allah. Kita berapa seko? Seko yang 4,800. Lembu yang baru lulus layak untuk dikorbankan. Kita yang tu. Kita tak ambil yang mahal-mahal. Tu kita. Bangladesh seko seorang. Dia tak ada 1 bahagian. Semalam saya pergi ke kandang lembu di Meru. Saya tanya kepada tokel lembu, saya kata tu yang paling besar tu dah ada lembu king. Dah. Berapa harga tu? 10,000. Siapa dia ambil tu? Bangladesh. Masya Allah. Saya kata Bangladesh, persatuan Bangladesh kan? Tak, seorang dia je. Dia tu duduk mesin rumput dekat taman depan tu. Oh ya ke? Masya Allah. Seorang dia 10,000. Hebat. Sebab apa dia bagi macam tu? Kita tanya, sebab apa kau beli mahal-mahal kan? Dia kata Allah bagi agama itu mahal daripada kita. Kita pulangkan balik kesyukuran dengan pulangkan apa yang kita bayar mahal itu untuk Allah SWT. Oh, tuan-tuan. Padu tu. Kita macam tak boleh, tak sampai lah. Saya pun tak sampai. Jadi saya nasihat diri saya,
Dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, jomlah kita masuk ibadah korban. Road tax setiap tahun boleh tukar, insurans kereta setiap tahun boleh tukar. Why not untuk Allah tidak ada bahagian kita untuk menyertai ibadah korban? Itu. Ibadah korban sunat muakkad. Kalau mampu tetapi tak masuk ibadah korban, makruh hukum dia. Itu fikir-fikirkanlah, ya, insya-Allah. Lepas ni masuk banyak ni, lepas ni. Ustaz, kami masuk tak? Kami masuk. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Kemudian, apa yang kita nak ceritakan istiqamah ni? Yang seterusnya, yang pertama tadi kita cerita dah, yang kedua kita pun dah cerita, yang ketiga, di dalam tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa kepada orang-orang jin dan manusia? Allah kata sekiranya jin dan manusia ini mereka istiqamah, kami akan curahkan rezeki yang melimpah ruah kepada mereka. Itu janji Allah. Pasti itu. Apa yang perlu kita istiqamah? Iaitu istiqamah kita untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah. Macam mana nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Ustaz? Selalu hadir majlis ilmu, selalu duduk dengar apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah ingatkan kepada kita. Selalu duduk dalam majlis ilmu. Itu istiqamah tu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, Allah turun rahmat kepada kita. Rahmat tu apa pula, Ustaz? Rahmat tu apa? Kasih sayang Allah. Ya, memanglah kasih sayang Allah. Dan rahmat itu juga adalah booster kekuatan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata macam itulah, booster lah. Sekarang kan booster. Ada satu kisah dalam kitab Duratun Nasihin. Cerita keadaan manusia umat Nabi Allah Nuh AS. Ketika mana dah dimasukkan ke dalam syurga, Allah panggil dia keluar, sembang dengan dia. Allah kata apa? Wahai manusia, kamu masuk syurga kerana apa ya? Dia kata, aku masuk syurga kerana amalan aku. Oh, kerana amalan kau? Ya. Allah kata, tidak. Kamu masuk syurga kerana rahmat aku. Dia kata, no. Kerana amalan aku. Oh, lawan dengan Allah. Lalu Allah kata beginilah. Sekarang ni aku nak kumpulkan amalan-amalan kamu selama 500 tahun yang kamu amal ibadah kepada aku, diletakkan sebelah satu timbangan, lalu diletakkan satu rahmat Allah sebelah satu timbangan. Timbang. Dia kata timbang. Bila timbang ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian, timbang, ternyata satu rahmat Allah itu lebih berat daripada 500 tahun punya amalan yang tidak berat seberat mana pun, tuan-tuan. Lalu Allah tanya kepada dia, so sekarang macam mana? Masuk syurga kerana rahmat ke kerana amalan? Aku masuk syurga kerana rahmat engkau. Oh, surrender. Lalu Allah preview balik, Allah cerita balik apa yang pernah berlaku yang dia amalkan oleh manusia ni yang dah dimasukkan syurga ni. Allah cerita balik kat dia. Allah kata, ingat tak kamu ketika mana kamu berada di satu pulau, ketika itu kamu beribadah pagi, petang, siang, malam. Akulah yang memberi tenaga kepada kamu. Malam tu pula kamu boleh petik buah delima, kamu boleh makan setiap malam. Yang mustahil boleh jadi buah itu setiap malam untuk dikeluarkannya. Aku buat semata-mata kerana engkau. Itu rahmat aku. Dan aku selamatkan kau daripada mara bahaya siang dan malam, daripada binatang buas yang bersekeliling dengan kau tersebut. Aku yang menyelamatkan untuk menenangkan kamu di dalam beribadah kepada aku. Semuanya itu kerana rahmat aku. Masya Allah. Lalu dia kata, ya, aku masuk syurga kerana rahmat engkau. Surrender, tuan-tuan. Sebab itu kita masuk surau, kita baca doa apa? Masuk masjid, masuk surau, kita baca doa apa? Allahumma ftahli Abu Wabah Rahmati. Pandai. Kan masuk surah baca Allahumma barkana fi marzaqtana wa qina. Ada makan malam ni? Ada makan? Tak ada. Mai Johor tak ada makan. Tak apa, gurau je. Gurau je. Kan hari tu saya dah sebut dah, itu mula-mula saya datang tu. Mula-mula hari itu saya datang, saya captain. Ini dah major dah. Itu captain, saya kata, sedialah makan. Bagi makan sikit-sikit sudahlah. Jangan harap surau yang sedia. Makcik-makcik lah sedia. Masak bihun je, cukup. Bihun mayat. Masak bihun mayat, cukup. Bubur udang sikit, bubur sotong sikit, sayur sikit. Lepas tu air kopi. Air kopi itu makan. Habis makan. Berlemuh mulut makan tu.
Sedap sungguh. Masya Allah. Makan hujan-hujan pula. Ya Allah. Dia puji sepanjang jalan dia balik. Sampai rumah, abang tak makan? Tak makan. Tadi kat surah An-Nur makan sedap. Makan apa? Bihun. Bihun. Sedap. Ikhlas. Oh, itu. Jadi maknanya, kalau kita cuba tengok, orang yang nak dipermudahkan urusannya di akhirat kelak, selalunya orang itu banyak mempermudahkan urusan manusia di dunia. Itu kata Nabi SAW. Man karrabad dunya fi akhihi muslim, karraballahu fi yaumil qiyamah. Sesiapa yang mempermudahkan urusan manusia di dunia, dengan satu urusan manusia dipermudahkan di dunia, nanti di akhirat kelak Allah akan mempermudahkan urusannya di sana. Mari kita cerita keadaan manusia yang hidup dalam keadaan istiqamah. Rupa-rupanya segala amal ibadahnya yang dilakukan di dunia ni akan menjadikan dirinya itu bertambah-tambah mulia, sehingga di akhirat kelak ketika mana dibentangkan buku catatan amalannya, lalu dibacakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia tahu apa yang dilakukan sepanjang dia hidup beratus-ratus tahun ataupun berpuluh-puluh tahun lamanya. Ini dicerita dalam surah Al-Isra ayat 13 dan 14. Orang kata apa? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Orang kata apa ayat tu cerita makcik? Orang kata apa? Nanti di akhirat kelak, di alam mahsyar nanti, dikalungkan buku catatan amalan kita di leher kita. Leher macam kita pergi umrah tu, kita pergi haji tu, kan gantung buku apa tu dia panggil apa, teman tetamu Allah. Kan buku tu kan kita gantung, pusing satu angkat satu, pusing satu angkat satu, betul sikit dengan warga Iran, terus lari. Mana muka seorang tu tak jumpa. Tu berapa? Tiga ke dua? Tiga lah. Senang sikit, cepat habis. Itu tuan. Dia baca buku tu kan, Ghalib baca buku tu. Jadi maknanya, waktu tu kita gantung di leher kita. Bila gantung di leher, Allah pesan kepada kita. Allah kata apa? Iqra' kitabak. Baca buku catatan amalan kamu tu. Kamu baca. Ni tuan. Waktu baca tu, kita akan baca segala apa yang kita buat di dunia dulu, semua kita akan baca. Termasuk apa yang Allah ampunkan kita pun tertulis dalam tu. Dalam bulan Ramadan tiba-tiba kita diampunkan dosa-dosa yang lalu dipadamkan semua, tetapi masih ditulis. Iaitu ketika itu kita pun baca, Allah sudah mengampunkan segala dosa-dosa aku yang lalu aku mendapat keberkatan, mendapat rahmat, mendapat keampunan dan keredaannya. Lalu dia cerita lagi kejahatan, ada lagi kejahatan. Masya Allah. Bila dia baca buku catatan amalan ini bagi orang yang soleh. Orang yang soleh dia akan dapat amalan dia dari sudut daripada tangan kanan, dia dapat tangan kanan. Bila dia dapat buku catatan daripada tangan kanan, lalu dia baca. Dia baca tu first time dia baca. Dia tengok tu, dia tengok, Masya Allah, sekecil-kecil amalan ditulis, sebesar-besar amalan ditulis. Itu bagi orang yang beriman, dia pun baca. Bila dia baca di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia baca. Dia baca satu persatu. Sampailah mula-mula dia baca, tengok-tengok amalan kejahatan dulu yang dibentangkan, yang ditulis dalam tu. Dia baca amalan kejahatan. Aku buat benda macam ni, aku mencuri, aku merompak, aku membunuh orang, aku tipu orang. Semua dia baca habis. Waktu dia baca kejahatan dia tu, merah padam muka dia, malu sebab seluruh makhluk sedang menyaksikan apa yang dibentangkan olehnya. Dan dia bentang itu, dia bawa nama ayah dia. Dia bawa nama siapa? Nama ayah dia. Kalau nama dia Muhammad Naim bin Ahmad, dia akan sebut Muhammad Naim bin Ahmad. Ahmad tu nama pak dia. Pak saya lah tuan. Itu ceritanya. Maknanya, nama dia dan nama ayah dia itu dipertaruhkan di hadapan Allah. Sama ada nak menjadi manusia yang mendapat syurga ataupun sebaliknya. Last sekali bila dia baca, lalu dia tulis itu, Allah sudah memadamkan segala kejahatan kamu, maka kamu telah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, maka kamu sempat menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kamu, maka syurgalah kamu. Masya Allah. Lalu malaikat umum
Bila malaikat umum, malaikat kata apa? Wahai seluruh makhluk, manusia ini Muhammad Naim bin Ahmad telah diberikan keizinan oleh Allah SWT untuk kekal bahagia selama-lamanya di dalam syurga Allah, dan dia kehilangan segala kesengsaraan selama-lamanya. Masya Allah. Waktu tu Allah sebut, Allah kata apa? Wahai manusia, kau pergi cerita kepada adik-adik beradik kamu, pergi cerita kepada ibu dan ayah kamu, orang yang beridentitikan macam kau ni adalah syurga, tempatnya yang kekal abadi. Bangga dia, tuan-tuan. Bawa nama siapa? Bawa nama ayah dia. Bangga ayah dia. Ini diceritakan di dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, karangan Imam Al-Qutubi. Kitab ni, tuan-tuan, saya selalu mengajar di masjid-masjid di UPM. Besok saya mengajar di masjid UPM. Setiap minggu kuliah saya mingguan di masjid UPM, Universiti Putra Malaysia. Kitab tu, tuan-tuan, tebal ni, tuan-tuan. Tebal sangat, tuan-tuan. Tebal ni. Lebih kurang 2,000 lebih muka surat. Saya dah mengajar kitab tu baru 400 muka surat, tuan-tuan. Baru 2 tahun 400 muka surat. Tolak COVID-19 400 muka surat. 400 muka surat tu, tuan-tuan. Dia nak pergi 2000 tu, tuan-tuan. Saya bahbak dah kat makcik-makcik tu. Yang main tu semua pakcik-pakcik veteran semua, tuan-tuan. Semua ahli pencen. Saya kata, pakcik, kitab ni 2000 muka surat ni, pakcik. Kalau pakcik baca kitab ni, saya duduk tengah mengajar ni, kitab ni 2000 muka surat. Kalau kita tak ada habis kitab ni, sama ada saya pergi dulu, ataupun pakcik-pakcik pergi dulu, ataupun kitab ni tak ada kita habis. Pakcik tu kata, betul tu, Ustaz. Nah, sama-sama lah kita. Bila baca kitab tu, tuan-tuan, ramai ada kesedaran di dalam hati. Mula-mula saya mengajar kitab tu, tuan-tuan, yang main 10 orang, 15 orang. Sekarang ni Alhamdulillah dah sampai mencecah 70-80 orang. Semua orang educated semua. Ada Datuk, ada Datuk Seri, ada Tan Sri. Masya Allah, hebat. Jadi seronok mengajar kita, tuan-tuan. Ada kesedaran. Bila saya baca, tuan-tuan, dia main satu part, kadang-kadang kita mengalir air mata, tuan-tuan. Sebab takut sangat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok cerita orang yang dalam keadaan kejahatan, dia akan dapat dari sudut amalannya dengan tangan kiri dia. Dengan tangan kiri dia dapat amalan dengan tangan kiri dia. Apa jadi kepada diri dia? Bila dia dapat amalan daripada dengan tangan kiri dia ni, lalu Allah suruh dia baca. Dia mula-mula baca, tengok-tengok buka-buka buku dia tu, tengok-tengok ada amalan-amalan yang baik dulu ditulisnya. Seronok dia. Dia beranggapan dia adalah orang yang soleh, sedangkan di akhir hayatnya adalah manusia yang dalam keadaan su'ul khatimah. Bila dia baca-baca buku dia, seronok dia. Cerita tentang kebaikan demi kebaikan dia, semua dia cerita. Dia seronok dan dia senyum lebar di khalayak ramai yang menonton dia. Bila sampai di akhirnya, Allah kata di dalam bukunya, dia adalah manusia yang hidup dalam keadaan penuh dengan zulumat, penuh dengan dosa Allah, bahkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka nerakalah tempatnya selama-lamanya. Waktu tu malaikat umum, wahai makhluk-makhluk Allah sekalian, nama dia, saya tak sebut nama saya sebab neraka. Sebab mak saya pun nama saya Naim ni, saya tanya mak saya, mak pasal apa mak pun nama Cik Naim? Sebab aku nak bagi anakku jadi ahli syurga. Cantik. InsyaAllah, itu doa mak saya. Jadi tuan-tuan, Allah sebut, wahai hamba-hamba aku sekalian, nama sekian-sekian ni adalah ahli neraka. Dia akan kekal selama-lamanya, dihilangkan kebahagiaan kepada diri dia, bahkan dia akan merasai kesengsaraan selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pesan kepada dia. Allah kata, wahai manusia, kau pergi cerita kepada rakan-rakan kau, adik-beradik kau, ibu ayah kau, bahwasanya identiti manusia yang semacam kau ni akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dia pergi cerita. Sebab itu, tuan-tuan, pentingnya istiqamah kita kepada Allah SWT ni, sebab nak mendapat khabaran yang menggembirakan kita. Orang yang istiqamah, dia akan dapat berita gembira daripada malaikat kepada dirinya, supaya dia berbahagia mendapat syurga Allah yang dijanjikan untuknya. Kan ayat yang kita baca tadi, mula-mula tadi. Jadi maknanya, istiqamah kita terhadap amalan dan ketaatan kita kepada Allah itu jangan diabaikan. Jangan abai. Teruskan. Carilah amalan apa yang kita mampu buat. Jangan ikut orang. Haji mampu apa Haji? Saya mampu duduk dalam majlis ilmu ya Ustaz. Okey, bagus. Datang macam mana? Datang ya Ustaz. Tak buat buku apa? Tak ya. Memang dah ingat Ustaz. Kemah.
Tak payah buat apa, tak payah. Duduk tu ni pun besar rahmat lah Ustaz. Nak tolong salin apa. Kalau tak ingat pun buka balik Facebook. Tengok balik. Oh gitu. Kan dah macam-macam Ustaz. Ya, menanglah. Macam-macam. Banyak alasan dia. Banyak cekadok dia. Cekadok apa dah? Cekadak. Cekadok. Cokodok lah Ustaz. Cekadak dia. Masya Allah. Kan? Jadi banyak alasan dia. Haji mampu apa lagi? Saya mampu bangun tahajud Ustaz. Pukul 4 pagi saya dah celik mata, saya dah bangun. Masya Allah, hebat. Sebab itu kata Nabi SAW, orang yang paling cerdik siapa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik ialah orang yang banyak memikirkan apa amalan yang nak dibawa setelah dia meninggal dunia. Dia nak bawa apa? Kita nak bawa apa? Kita duduk di dunia ni, kita nak bawa apa? Fikirlah kita nak bawa apa? Apa yang Allah berikan, apa yang kita manfaatkan, itulah yang akan kita bawa. Allah bagi apa? Allah bagi daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Pergi tengok rumah kita. Di rumah kita tu semua Allah bagi itu. Apa yang kita manfaat, itulah yang akan kita bawa. Kita manfaat apa? TV tengok apa? Tengok tilawah Quran tak semalam. Itu manfaatnya. Allah bagi apa lagi? Bagi Unify buat apa? Tengok live kuliah. Itu manfaatnya. Allah bagi apa? Allah bagi duit, gaji, pencen, semua ada Ustaz. Alhamdulillah. Tak pernah putus rezeki kami Ustaz. Kamu lepas tu buat apa? Saya masuk ibadah korban Ustaz. Masya Allah. Kemudian saya sedekah kepada surah An-Nur setiap hari Ustaz. Setiap hari Ustaz. Setiap pagi. Every morning. Masya Allah. Berapa ringgit? RM50 setiap pagi Ustaz. Tapi surau tak tahu siapa yang bagi RM50 tu. Bagus. Senyap semua. Sebut sedekah surah senyap semua. Masya Allah. Dia berbulan tabung. Ustaz kali bulan tabung Ustaz. Bulan tabung bagus. Tapi ada yang jenis banyak songeh ni tuan-tuan. Jalalah kali transfer. Yang tu lagi bagus. Transfer pun orang tahu juga tuan-tuan. Dia kan ada reference tu. Nama. Oh, nama Muhammad Naim bin nama. RM10. RM10 tuan-tuan. Setiap pagi RM10. Lain-lain kali cukup bulan bendahari hantar penyata. Terima kasih. Allah kau tahu pula dah. Aku sedekah RM10 setiap pagi. Amboi, sedekah RM10 setiap pagi. Pandai, bagus. Patutlah rezeki murah. Masya Allah. RM10 setiap pagi. Okay? Jadi maknanya, kekalkan infak kita ke jalan Allah sebagai lambang istiqamah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa lagi yang perlu kita istiqamah? Baca Quran istiqamah. Orang yang baca Quran, dia tidak akan miskin selama-lamanya, bahkan dia akan diberkati kehidupannya. Kalau tak boleh baca Quran, duduk dengar orang baca Quran pun jadilah. Allah kata apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, lalu kamu diam, maka Allah akan turunkan rahmat kepada kamu. Allahu akbar. Diam dengar orang baca Quran. Diam. Suka dengar orang baca Quran. Lagi Ustaz, yang ketiga, jangan ditinggalkan solat tahajud. Jangan tinggal. Walaupun penat, walaupun malas, walaupun mengantuk, bangun juga solat tahajud. Istiqamah tahajud. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan dan ibu-ibu ayah sekalian. Tahajud berapa rakaat Ustaz? Paling bagus buat 2. 4, 4 lagi bagus. 6, lagi bagus. Payah sangat Ustaz. Ada orang kata 2, ada orang kata 4. Malas lah Ustaz. Senang. Tak buat langsung senang. Saya pening Ustaz. Ustaz ni main seorang kata 2. Ustaz ni main seorang kata 4. Ustaz ni main seorang kata 8. Yang mana satu nak ikut Ustaz? Saya pening lah Ustaz. Saya tak buat langsung. Oh, pula dah. Ada satu surau di Bandar Baru Bani. Saya tak nak sebut surau. Saya bila habis kuliah, dia mesej saya, dia WhatsApp saya. Saya kata, Ustaz, tadi Ustaz kata baca Quran 40 ayat ke atas kan? So ada tak surah apa yang Ustaz boleh suggest kat kami? Saya kata baca Al-Mulk 30 ayat, baca Fatihah jadi 37, kemudian baca Inna Atayna jadi 40. Okey Ustaz, terima kasih. Lepas tu datang lagi mesej. Saya dah sampai dekat Tun Sungai Besi, sampai lagi mesej. Assalamualaikum Ustaz, tolong Ustaz cakap betul-betul. Oh dia macam marah tuan-tuan.
Tolong Ustaz cakap betul-betul. Apa surah yang perlu kami baca tanpa melihat Al-Quran? Tanpa melihat Quran, maknanya dia tak nak buka Quran, dia tak nak ambil wuduk, dia nak baca je. Saya pun balas. Untuk makluman, kalau nak mudah, baca Fatihah 7 kali. 7 kali 7, 49. Lepas tu dia balas, well done Ustaz, terima kasih. Tak tanya dah. Aman saya sampai rumah PJ saya. Tak tanya dah. Saya berpegang, saya kata apa, boleh jadi dia berpegang dengan mazhab Malasi, saya kata. Malas ambil wuduk, malas buka Quran, malas pegang Quran. Mazhab Malasi. Sekian dimaklumkan. So pakcik-pakcik, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada dalam surah An-Nur ni, jangan berpegang dengan mazhab Malasi. Sekian dimaklumkan. Masya Allah. Boleh setuju pakcik? Senyap semua. Okey semua? Masya Allah. Surah An-Nur. Masya Allah. Saya seronok. Setiap pagi saya tengok live daripada surah An-Nur. Cuma saya tak munculkan nama saya. Ya. Ustazah Amira. Oh, okey. Tengok lagi. Oh, Syamsul Debat. Okey, bagus. Tengok macam-macam ustazah. Kadang tengok ustazah macam-macam hal. Dia nak mula live tu cucuk dulu. Saya tengok dia memang sifat keperempuanan dia macam tu kan. So redha je lah. Tu dia tak jumpa cermin ni, kalau jumpa cermin lagi tu kemah dia tu. Tuan perempuan lah. Orang lelaki dia jumpa cermin sama jalan, dia tak buat apa-apa kat cermin. Orang lelaki macam tu lah, kan? Panggil orang lelaki tak sama macam perempuan. Sebab tu Allah jadikan orang perempuan ni lain macam sikit. Macam sekian. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dikasihan, yang yang ketiga, amalan yang perlu istiqamah, lazimi menyebut kalimah-kalimah tauhid di dalam kehidupan kita seharian. Kalimah yang paling mustahak dalam bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, kalimah-kalimah yang membersihkan nama Allah daripada kekurangan. Contohnya kita baca apa? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Amalkan itu. Ustaz, panjang sangat Ustaz. Kami dua je. Kami tak mahu panjang. Tapi baca apa? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Yang tu pun lagi bagus Ustaz. Okeylah. Betul lah tu. Jadi maknanya dua kalimah tu Nabi kata apa? Kalimatani khafifatani fil mizan wa saqilatan 'alal kalimatani khafifatan fil lisan wa saqilatan 'alal mizan wa habibatan ila rahman. Dia kata apa? Dua kalimat yang ringan pada lidah, kemudian berat pada timbangan, dan boleh menjadikan Allah cinta kepada dia. Apa dia kalimah tu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, ataupun subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi bulan Zulqa'dah ni, bulan Zulhijjah, utamakan kalimah-kalimah ni untuk kita puji Allah SWT. Sebab apa dalam bulan ni Ustaz? Sebab apa? Di dalam bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah ini pernah dirakam di dalam Al-Quran cerita dan rentetan, ada hikmah di sebaliknya. Saya nak cerita ni lah, lepas tu kita tutup majlis kita insya-Allah. Nabi Allah Musa AS dipanggil oleh Allah SWT untuk bermunajat selama 40 hari 40 malam. Di mana? Di Bukit Turi Saina. Bukit Turi Saina itu di semenanjung Sinai di Mesir, tuan-tuan. Bila Allah panggil Nabi Allah Musa AS membawa segala permasalahan kaum-kaum Nabi Allah Musa AS, lalu Nabi Allah Musa AS menceritakan segala permasalahan kaum-kaumnya kepada Allah SWT ketika mana dia bermunajat dan dia bercakap dengan Allah SWT. Bila cerita semua ni, Allah terima segala apa yang dilaporkan daripada Nabi Allah Musa AS kepada Allah. Allah terima. Lalu Allah bagi janji kepada Nabi Allah Musa AS, 4 janji ni. 4 janji itu iaitu yang pertama, Allah janji, aku akan jadikan umatmu umat yang paling terbaik dan umat yang paling taat kepada aku sekiranya mereka berpegang teguh dengan janji-janji aku dan mengesahkan aku dan mempelakui engkau sebagai pesuruh aku. Itu janjinya. Lalu aku berikan
Umat kau itu umat yang paling terbaik dan umat yang paling taat kepada aku. Itu janji Allah. Yang kedua, Allah kata, aku akan turunkan kitab Taurat kepada kamu, yang kitab Taurat tersebut lengkap semua dan tidak beransur-ansur penurunannya. Yang ketiga, aku akan berikan satu bumi ini, sebahagian daripada bumi ini untuk kaum kamu memerintahkan bumi ini sebagai pemimpin besar di dalam bumi Allah SWT ini. Dan yang keempat, aku akan turunkan rezeki yang hebat supaya umatmu dan kaummu senantiasa hebat di atas janji-janji aku yang aku janjikan ini. Ternyata bila diberikan janji tersebut, mereka buang habis segala janji tersebut. Mereka tak ikut apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah, tetapi hanya mereka mengikuti hawa dan nafsu mereka sahaja. Lalu terbatal semua perjanjian tersebut, segala janji-janji Allah tersebut, maka diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu disebut umat Nabi Muhammad itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Nabi Muhammad, umat yang paling terbaik daripada umat-umat yang lain. Tetapi kamu ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Buat mengajak manusia buat kebaikan, mengajak manusia tinggalkan kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Kamu akan mendapat title itu selama-lamanya. Masya Allah. Bagi Quran tak? Quran bagi. Quran membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, maka kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian kita mendapat pahala. Amal sedikit, pahala berlipat-lipat kali ganda. Sedekah RM1, 700 gandaannya. Masya Allah. Tu hebat. Ni air ni. Air ni berapa ringgit ni? Air ni RM1.20. Contoh. Sedekah RM1.20. Ustaz minum. Bila ustaz minum, boleh ceramah. Masya Allah. Sejam, 2 jam. Masya Allah. Orang yang mendengar, orang yang beramal. Orang yang beramal daripada apa yang ustaz cakap tersebut, dia dapat pahala. Pahala dia tu dapat juga disebabkan dengan air yang diinfakkan walaupun RM1.20. Masya Allah. Tetapi manusia yang mengamalkannya di atas apa yang kita bincangkan pada malam ini, dia mendapat pahala tu berterusan sampailah hari kiamat. Walaupun dengan RM1.20. Hebat. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak tu, insya-Allah berebut tuan-tuan. Okey. Kemudian seterusnya, yang terakhir sekali, iaitu apa yang perlu kita istiqamah. Istiqamah menjaga nama baik Islam dan nama Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Istiqamah yang itu penting. Bila kita menjaga nama Allah, menjaga nama baik Nabi Muhammad SAW, dan menjaga apa yang didatangkan daripada Allah dan Rasulnya kepada kita, niscaya kita akan menjadi manusia yang akan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pertolongan kepadanya yang berterusan kepada kita. Seperti mana yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Muhammad, Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kalau kamu bantu agama kami, kami akan bantu engkau dan berkhidmat untuk kau di dalam kehidupan kau. Masya Allah. Kalau dah semua dah ada macam tu, kita istiqamah, kita teruskan, nak apa lagi? Sudah tentu kita akan menemui jalan kejayaan. Maka istiqamah hingga apa? Hingga ke akhir hayat, ataupun hingga kejayaan, hingga menuju kejayaan, maka kita akan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Itu saja pada malam ni. Boleh InsyaAllah. Nampak macam dah semangat lah tu. InsyaAllah. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratullah. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, kami berkumpul menadah tangan untuk mentakzim dan membesarkan-Mu. Kami berada dalam surah An-Nur pada malam ini, wahai Allah. Hendaknya pertemuan kami ini menjadi penyebab untuk Engkau menganugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, bahkan dikurniakan kami keredaan-Mu, keampunan-Mu, kerahmatan-Mu serta keampunan-Mu yang berterusan kepada kami di dunia hingga ke akhirat kelak, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan
keberkatan daripadamu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kukuhkanlah ukhuwah sesama kami dan jauhkanlah berpecah belah sesama kami, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Al. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.